Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi baca tafsir Al-Quran daripada ayat 154 surah Al-Baqarah, muka surat 24. Muka surat 24. Muka surat 24, surah Al-Baqarah, ayat 154 ke ayat 153. 153 tu dah baca belum? Ya ayyuhalladzi, ayat bawah sekali tu, muka surat 23 tu, yang ada ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Tu dah baca ke belum? Dah baca dah. Jadi sekarang masuk ayat yang seterusnya. Betul lah. Kita masuk sekarang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 154, 154, muka surat 24. Ayat dia bermula dengan wala taqulu. Wala taqulu. Wala taqulu. Okey. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat 154 tu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Okey. Wala taqulu, dan janganlah kamu berkata kepada orang yang terbunuh, liman yuqtalu, orang yang dibunuh, fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, amwat, mereka itu ialah orang-orang yang mati. Janganlah kamu berkata kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala, amwat, mereka ialah orang-orang yang mati. Bal ahya'un, bahkan, bal memberi makna bahkan, ahya'un, mereka ialah orang-orang yang hidup. Mereka ialah orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun, tetapi la tash'urun, kamu tidak mengetahuinya. La tash'urun, kamu tidak menyedarinya, ataupun kamu tidak mengetahuinya. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan para syuhada, berkenaan dengan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka ialah para syuhada. Jadi Allah berkata bahawa jangan kamu kata orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala ni mereka ialah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tak tahu. Kamu yang tak tahu bahawa mereka itu sebenarnya hidup. Maknanya, apa makna hidup? Iaitu roh-roh mereka itu hidup di dalam hadis. Tadi disebutkan dalam hadis, dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahawa roh-roh orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau. Burung-burung yang berwarna hijau, yang burung itu akan terbang ke mana sahaja di dalam syurga, di mana sahaja yang dia kehendaki. Ini ada satu hadis Nabi SAW sebutkan bahawa roh-roh orang yang syahid di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, roh mereka itu berada di dalam
dalam hadis tu bagi tahu hawasil. Hawasil maksudnya macam perut. Perut burung-burung yang berwarna hijau. Yang burung itu akan berada dalam syurga dan dia terbang ke mana sahaja dia kehendaki. Ini bermakna roh-roh orang yang terbunuh di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, roh mereka itu hidup berada di dalam syurga. Diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga sampailah bila di hari akhirat nanti, bila mereka dimasukkan dalam syurga, maka roh itu dikembalikan kepada tuannya. Maksudnya itu bila selepas mereka mati. Selepas mereka mati, roh mereka itu berlegar-legar dalam syurga. Orang-orang yang syahid. Dan lepas mereka itu dah dibangkitkan, selepas dah berlaku kiamat, mereka dibangkitkan apa semua, akhir sekali orang yang syahid ni dimasukkan dalam syurga. Maka waktu tu roh itu akan dikembalikan kepada mereka semua. Dan mereka akan bersenang lenang di dalam syurga. Mana itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada roh-roh para syuhada. Tapi kalau orang lain, makna mereka tidak dapat kelebihan tersebut. Jadi orang-orang yang syahid ini, mereka sebenarnya ialah hidup. Mereka sebenarnya hidup, tapi Allah kata walakin la tash'urun, tapi kamu tak tahu. Kita yang tak tahu. Sekarang pun kita pun kadang perkara ini berlaku dekat dunia ini. Sayyidina, ada satu orang sahabat dalam hadis, dalam kitab hadis ada diceritakan, dalam Sunan Darimi dan juga dalam beberapa kitab hadis yang lain. Ada satu orang sahabat, nama dia Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni, ayah dia nama Abdullah lah, dia kan Jabir bin Abdullah. Ayah dia ni Abdullah bin Amr bin Haram, syahid dalam peperangan Uhud. Ayah dia syahid dalam peperangan Uhud. Jadi bila ayah beliau ni syahid dalam peperangan Uhud berlaku tahun 3 Hijrah. Peperangan Uhud berlaku tahun 3 Hijrah kan. Jadi ayah beliau ditanam di Uhud lah. Ditanam di Uhud. Jadi kemudian selepas dah Nabi wafat semua. Selepas zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu kan khulafaur rasyidin, memerintah sampai 40 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka ni semua tempoh pemerintahan mereka 30 tahun. Maknanya sampai 40 Hijrah. Lepas tu siapa naik? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah lama 20 tahun. Yang beliau yang memulakan pemerintahan Bani Umayyah lah. Jadi 20 tahun jadi khalifah. Daripada tahun 40 Hijrah sampailah ke tahun 61 Hijrah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, satu banjir besar berlaku di Madinah. Jadi bila banjir tu berlaku di Madinah, disampaikan waktu tu di Uhud pun tenggelam. Waktu tu jenazah ayah Sayyidina Jabir itu, Abdullah tu terkeluar. Jadi waktu tu ada ni, jadi bila orang-orang uruskan, maknanya orang-orang yang petugas uruskan jenazah beliau, mereka bagi tahu pada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa jenazah ayah beliau ialah seperti baru dikebumikan semalam. Ayah beliau kan syahid kan dalam Uhud kan. Jadi jenazah ayah beliau tu seperti baru dikebumikan semalam. Dan beliau pun datang tengok. Orang beritahu beliau pun pergi tengok jenazah ayah beliau. Jadi jenazah ayah beliau ni masih mana betul-betul segar bugar, macam seolah-olah baru dikebumikan semalam. Sedangkan kalau ikut ayah beliau ni dah mati, dah syahid berapa tahun dah? 10 tahun dah. Maksudnya 3 Hijrah. Dan Sayyidina Muawiyah jadi khalifah tahun bila? Yang kisah ni berlaku tahun dekat-dekat tahun 60 Hijrah. Banjir itu berlaku di Madinah. Dekat 50 tahun selepas tu jenazah ayah Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Mana ini nak bagi tahu bahawa kat dunia ni pun kadang-kadang Allah Taala tunjuk bahawa jenazah para syuhada ni Allah pelihara jasad mereka, dan sebenarnya mereka tak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, roh mereka di dalam syurga. Itu yang diberitahu di dalam hadis. Okey, sambung. Kemudian Allah Taala berfirman lagi.
wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Okey. Wala nabluwannakum. Terjemah dia pasti, lana bluwannakum diterjemah dia kami pasti dan pasti. Itu terjemah dia. Kami pasti dan pasti akan uji kamu. Kami pasti dan pasti akan uji kamu bisyai'in, dengan syai' mana sedikit. Minal khauf, sedikit minal khauf, daripada ketakutan. Kami pasti akan uji kamu dengan sedikit dari ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Ju' makna kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan naqs makna kekurangan. Dan kekurangan pada harta. Dan kekurangan pada harta. Wal anfusi, dan jiwa-jiwa. Wa thamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Okey, saya ulang semula terjemah tu. Walanabluwannakum, pasti dan pasti kami akan uji kamu, bisyai'in, dengan sedikit, minal khauf, daripada ketakutan, wal ju', dan kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwal, daripada harta, wal anfusi, dan jiwa-jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik. Dalam ayat ini Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan uji kita. Walanabluwannakum bisyai'in. Allah pasti akan uji kita dengan sedikit takut. Takut kepada siapa? Takut kepadamu musuh. Takut kepadamu musuh. Dalam ini maksudnya dalam dekat dunia ni Allah Taala akan uji kita, dan Allah nak tengok sama ada kita sabar ataupun tidak. Allah nak tengok sama ada kita sabar ataupun tidak. Jadi ujian Allah Ta'ala tu ada beberapa bentuk. Dalam ayat ni sebutkan beberapa bentuk ujian Allah Ta'ala kepada kita dekat dunia ni. Apa dia? Satu, Allah kata kadang-kadang ada ujian tu minal khauf, takut. Ujian takut. Takut kepada musuh. Ini berlaku ujian ni. Kita ada tak takut ni? Secara umum, antara perkara yang kita kena banyak syukur pada Allah Ta'ala, kita di tanah Malaysia ni sekarang, dan semoga Allah pelihara kita akan datang, kita tak diuji dengan ujian takut. Kita tak ada uji dengan ujian rasa tak aman. Kita diuji, kita aman. Alhamdulillah setakat ni kita aman. Mungkin kadang-kadang berlaku, tetapi kita tak ada diuji dengan takut. Tapi di setengah negara, mereka terancam setiap masa takut. Kan nak keluar luar pun takut. Nak pergi mana-mana pun kadang rasa tak selamat. Kan saudara kita di Palestin, saudara kita di Yaman, saudara kita di Syria, mana lagi? Saudara kita di Burma ni, Rohingya. Mereka ni kadang nak keluar pergi mana pun takut. Kan sentiasa dalam ketakutan. Jadi itu antara ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Ada orang tak kena, tapi ada orang kena. Jadi yang tak kena tu kena beringat, syukur, kena jaga, kena banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jangan uji kita dengan ketakutan. Wal ju', dan kelaparan. Kelaparan ni berlaku bila kemarau berlaku. Kan, kebuluran. Itu lapar. Kan, lapar. Bau-bau ni berlaku, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rasa tak adalah sampai kebuluran lagi. Kan, ia mungkin pendapatan kurang, orang dah mula berhutang dan sebagainya. Tapi kalau kita di Malaysia ni masih lagi tidak sampai tahap kebuluran. Kebuluran dulu pernah berlaku. Di banyak tempat berlaku kebuluran. Karena sampai antara sekarang negara yang memang banyak kebuluran berlaku, antara sekarang negara Afrika. Kebuluran memang tak ada makanan. Kan sampai kalau kita tengok dalam video kan, kanak-kanak terpaksa makan tanah. Pun ada berlaku diorang keringkan tanah makan. Sekarang ada kanak-kanak di Afrika. Sekarang kebuluran yang teruk berlaku sekarang di Yaman. Saudara kita di Yaman sekarang kebuluran berlaku. Tak ada makanan, memang tak ada makanan. Kelaparan. Ini biasanya kebuluran berlaku. Zaman dulu pernah berlaku, saya baca dalam kitab, zaman dulu pernah berlaku satu wabak yang berlaku begitu besar di Mesir.
Wabak. Macam sekarang lah. Sekarang ni pun boleh dipanggil wabak juga. Dulu pernah berlaku wabak taun di Mesir. Wabak taun ni kalau siapa terkena 3 hari pun tak boleh hidup. Maksud nak bagi tahu dia begitu bahaya penyakit taun ni. Dia macam kolera. Dia bila kena tu badan akan jadi menggelembung macam cacar, tapi cacar air besar. Dia bukan kecil, dia besar. Panggil kolera ke? Wallahualam kan katanya mungkin kolera ke bang? Dia biasa tak boleh hidup lama. Siapa terkena biasa memang pergi. Kalau wabak yang sekarang berlaku sekarang, virus pandemik yang berlaku sekarang, apa nama COVID-19, ialah orang hidup ramai yang sembuh. Orang-orang yang mungkin bergejala pergi, tapi ramai orang yang mana kena sembuh. Kan ramai. Saudara kita yang kena sembuh. Alhamdulillah Allah pelihara. Tapi kalau yang taun ni siapa kena mati. Zaman dulu pernah berlaku taun di Mesir. Satu hari orang mati di Mesir zaman tu ialah antara 1,000 ke 2,000. Jadi orang tak berani keluar rumah. Jadi orang duduk. Tadi bila berlaku macam tu, semua barang harga naik. Makanan tak ada, apa tak ada. Waktu tu orang terlalu lapar sangat, barang tak ada, apa tak ada, sampai makanan semua tak ada. Dalam kitab sebutkan, ni yang tulis ni Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Husnul Muhadarah. Tahun 800 Hijrah lebih berlaku wabak ni. Waktu tu orang lapar sangat sampai orang makan orang. Bunuh orang. Lapar sangat. Waktu tu yang berani pergi keluar rumah doktor je. Tabib. Kerana apa? Nak rawat orang. Tapi kadang-kadang orang lapar sangat. Doktor pun dia makan. Ni bukan kisah main-main ni. Ini kisah betul. Sampaikan, maknanya di Mesir waktu tu terlalu lapar. Jadi yang berani keluar rumah ni doktor. Jadi orang-orang buat helah. Lapar sangat ni. Dia buat-buat sakit. Atau dia kata keluarga dia sakit, panggil doktor datang. Doktor pun datang. Doktor masuk rumah dia, doktor pun kena sebat. Doktor dia bunuh, makan doktor. Tabib. Ni pernah berlaku di Mesir. Ulama tulis kitab. Kebuluran yang melampau. Yang sangat-sangat. Kan, sampai tahap orang makan orang. Bukan kanibal ni. Tapi kan lapar. Lapar sangat. Kan manusia kan. Manusia ni antara perkara yang masalah besar ialah lapar. Dia kalau lapar, maka dia akan buat. Kan, dia akan buat macam-macam perkara. Sebab itu, kalau di Malaysia, kan, saya dah berjumpa dengan sahabat-sahabat Bangladesh dan juga India. Di sana negara miskin. Di Malaysia, buat lockdown, masih lagi Alhamdulillah berjaya. Tapi ada setengah negara tak boleh buat lockdown. Tak boleh buat lockdown. Contoh dia kata macam Bangladesh. Saya tanya pada kawan-kawan Bangladesh, dia kata negara kami kalau buat lockdown lagi masalah. Sebab apa? Nanti rakyat lapar. Rakyat lapar, rakyat akan buat macam-macam lagi. Lagi masalah besar. Dia kata, nanti diorang akan buat macam-macam lagi. Akan berlaku rompakan, pembunuhan dan macam-macam akan berlaku. Sebab apa? Perut lapar. Perutlah lapar. Jadi, perut lapar ni ujian besar. Perut lapar ujian besar kan. Malam-malam kat rumah lapar. Bini dah tidur, yang ada Maggi. Maggi pun Maggi lah. Kan? Kadang lapar. Kan? Kita jadi menggagau buat ni sebab lapar. Jadi begitulah manusia ni kadang diuji dengan kelaparan. Jadi ujian kelaparan ni bukan ujian main-main. Ujian yang berat. Tapi kadang Allah uji. Okay, sambung lagi. Wa naqsim minal, jadi kadang ada ujian takut, ada ujian lapar. Lagi apa lagi ujian? Wa naqsim minal amwal, iaitu kekurangan yang berlaku pada harta. Kadang harta kurang. Macam mana kekurangan harta kurang? Maknanya harta binasa. Kan, harta binasa. Kadang rumah ada kebakaran berlaku, naudzubillah. Kadang rumah ada kebakaran berlaku. Kadang ada kebun, Allah Subhanahu Wa Taala hantar banjir. Kebun habis hancur kebun. Apa pun tak ada. Okey, lagi. Wal anfusi, dan juga kekurangan jiwa. Jiwa ni mana apa? Mana kadang-kadang orang dibunuh. Kan, kadang-kadang sekarang ni macam berlaku kemalangan jiwa, pada banyak kemalangan. Sekarang ni kes kematian yang banyak berlaku ialah kerana kemalangan lah. Kan, kemalangan kadang banyak. Ni kadang ada orang ni atau kadang dibunuh. Kekurangan jiwa kadang sama ada kerana kemalangan, ataupun kadang-kadang dibunuh, ataupun kerana penyakit, atau mati biasa. Kan, ini ialah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa thamarat. Okay, Allah sebut. Ni buah-buahan. Macam mana kekurangan berlaku pada buah-buahan? Iaitu kadang-kadang Allah Taala uji dengan adanya bencana alam. Bencana alam macam tadilah, iaitu kadang berlaku banjir, atau kadang-kadang berlaku penyakit buah-buahan.
Ini juga kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang buah-buahan diserang penyakit. Apa pun boleh berlaku. Macam zaman dulu pernah berlaku di Madinah dulu, kurma sahabat, mereka punya perabatan buah kurma. Pernah berlaku kurma mereka terkena penyakit. Penyakit ulat tu, macam penyakit. Benda tu tak dapat elak, tapi berlaku. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, mereka punya pendapatan kurma. Sekarang kurma mereka habis. Kurma di Madinah habis, rosak semua. Ulat datang. Jadi tak boleh buat apa. Tapi Nabi SAW bagi tahu, ini penyakit penyakit yang berlaku pada buah-buahan ni, Nabi kata dia akan hilang. Nabi SAW kata akan hilang, dan Nabi bagi tahu dia akan hilang bila datangnya musim panas. Waktu tu, maknanya bila datangnya perubahan musim, maka penyakit yang berlaku pada buah-buahan tu, pokok tu akan hilang. Kadang berlaku kan? Ada tak sini pakar pertanian? Ada tak ni dalam majlis kita ni pakar pertanian, tak ada ke? Ayah saya sendiri pun orang pertanian kan. Jadi ialah sains pertanian. Jadi kadang buah-buahan pokok ni kadang boleh berlaku dia punya penyakit dia. Tapi sekarang dengan macam-macam teknologi yang ada, tetapi kadang-kadang penyakit tu akan hilang bila berubahnya musim. Penyakit pada pokok akan hilang bila berubahnya musim kan. Tapi kita di negara kita tak ada musim kan. Secara umum negara kita tak ada musim, tapi ni berlaku di negara yang ada berlaku musim panas, musim sejuk. Tu yang Nabi bagi tahu bahawa bila berubah musim, nanti penyakit tu akan hilang. Dia nak masuk musim panas, Nabi bagi tahu penyakit tu akan hilang. Itu benar berlaku di Madinah kan. Maka baru-baru ni bila berlaku COVID ni, jadi ada tersebar satu video. Jadi video tu tak salahnya Ustaz Indonesia yang dia baca hadis tu. Dia baca hadis tu dan bagi tahu bahawa wabak ni akan hilang dengan datangnya musim panas. Jadi hadis tu ialah bagi tahu penyakit pokok. Dia bukan bagi tahu penyakit pada orang. Faham ke? Hadis tu ialah bagi tahu pasal penyakit pokok, bukan bagi tahu pasal penyakit orang. Jadi bila dibawa penyakit pokok pada penyakit orang, maknanya tak kena lah. Tak kena. Faham ke apa maksud saya ni? Baru-baru ni bila time kecoh tengah COVID itu pada awal tu, sebenarnya negara lain pun masih teruk lagi. Tapi jadi ada beberapa video yang viral daripada ustaz Indonesia dengan baca hadis. Hadis tu betul. Tetapi hadis tu ialah merujuk kepada penyakit pokok, bukan penyakit orang. Penyakit pokok dalam hadis itu penyakit pokok. Yang Nabi itu dia akan hilang dengan datangnya bulan Mei ke bulan 5. Ada video tu. Jadi banyak orang hantar dan tanya pada saya. Tapi bila kita rujuk, hadis tu ialah merujuk pada penyakit pokok, penyakit pada buah-buahan. Jadi dia akan hilang. Nabi bagi tahu dengan datangnya musim panas. Hadis Nabi betul, tetapi kadang-kadang kefahaman terhadap hadis tersebut. Jadi hadis tu dia bukan merujuk pada penyakit orang, tetapi merujuk pada penyakit pokok. Itu jadi kadang maknanya kalau kita gunakan pada COVID, ialah Allah Maha tahu mungkin kurang tepat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala cepat-cepat angkat wabak ni daripada kita. Dan doa kepada Allah Ta'ala kan. Sebenarnya bila berlaku penyakit ni, satu dunia tak mampu kan. Nak tunjuk bahawa kita ni pun lemah. Allah SWT bila dia nak uji kita, Allah Ta'ala boleh buat kan. Satu dunia lemah, tak mampu nak buat apa. Jadi Allah Ta'ala uji. Jadi siapa yang boleh hilangkan, hakikatnya juga Allah SWT. Maka kena banyak doa kepada Allah SWT. Sewajarnya dalam keadaan macam ni, kita sepatutnya kena banyak lagi ingat Allah Ta'ala, datang ke rumah Allah, hidupkan rumah Allah SWT, dan kita banyak kembali kepada Allah SWT dan jauhi maksiat. Dan itu yang sepatutnya. Okey, sambung. Okey. Kemudian Allah kata wabasyiris sabirin. Allah kata berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kan, apa dia? Mana mereka akan dapat syurga. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, mereka akan dapat syurga. Jadi dalam ayat ni, apa maksudnya? Allah bagi tahu bahawa Allah Ta'ala akan uji kita. Apa ujian Allah? Kadang ada takut, kadang lapar, kadang harta binasa, atau kadang-kadang ada orang mati, dan kadang-kadang kita punya pendapatan, hasil pendapatan kita binasa, rosak. Macam buah-buahan tu
juga termasuk adalah hasil pendapatan. Tapi apa yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita, Allah SWT tuntut daripada kita supaya sabar. Orang yang sabar, Allah kata dia akan dapat syurga. Jadi bila Allah Ta'ala uji, mana Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita ini bersabar, dan orang yang sabarlah akan dapat syurga. Okay, sambung. Alladhi wa basyiris sabirin. Okay, sambung. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya tak usah berhentilah. Sebaik-baiknya jalan terus. Alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Alladzina iaitu orang-orang yang iaitu orang-orang yang idza apabila asabathum menimpa akan mereka itu musibah, apa-apa musibah, qalu mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami ini lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini ilaihi, kepadanya lah, raji'un, akan kembali. Sesungguhnya kita inilah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata, okay, kita ambil ayat sebelum. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah makna ujian lah. Sini makna orang yang ditimpa musibah makna ujian, macam atas tadi. Sama ada kadang-kadang musibah tu kadang ada kematian, atau harta hilang, atau binasa, atau kadang kelaparan, atau ketakutan. Orang ini bila ditimpa musibah, dia sabar dan dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah apa maksudnya? Kita ni semua milik Allah Ta'ala. Kan? Allah milik kita. Apa lagi makna inna lillah? Kita ni ialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ni milik Allah dan kita ni ialah hamba Allah Ta'ala, Allah boleh berbuat apa saja terhadap kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah apa maksud dia? Di akhirat nanti kita semua akan kembali kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan membalas segala amalan kita. Baik. Dalam hadis tadi disebutkan, siapa yang mana bila ditimpa musibah dan dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis tadi disebutkan siapa yang mana ditimpa musibah lalu dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan gantikan kepada dia yang lebih baik daripada apa yang menimpa dia itu. Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia pahala, dan Allah akan gantikan lebih baik daripada itu. Mana siapa yang bila ditimpa musibah dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pertama Allah akan bagi pahala. Allah akan beri pada dia ganjaran. Dan Allah akan gantikan lebih baik dari itu lagi. Contohnya dia kehilangan harta, Allah akan gantikan lebih baik lagi daripada apa yang dia kehilangan tersebut. Sebab itu dalam hadis ada sekali dalam hadis riwayat Abu Daud, sekali Nabi SAW punya pelita. Nabi ada pelita. Zaman dulu diorang pakai pelita daripada, kalau kita sekarang daripada minyak tanah. Dulu tak pakai minyak tanah. Diorang pakai daripada minyak binatang, lemak binatang tu. Adalah mungkin cara dia. Jadi mereka nyalakan pelita. Pernah sekali Nabi SAW punya pelita terpadam. Nabi SAW punya pelita terpadam. Lalu Nabi SAW baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah, isteri Nabi, abang, maknanya ini kan hanya pelita, mana kan benda kecil je, tapi buat abang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke? Nabi SAW bagi tahu bahawa apa-apa saja yang apa-apa saja yang menyusahkan orang beriman, apa-apa saja yang menyusahkan orang beriman walaupun kecil, maka itu dinamakan musibah. Itu ialah dinamakan musibah. Jadi boleh faham? Jadi kan dalam ayat ni kan kata siapa yang ditimpa musibah ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam hadis bagi tahu apa saja yang
menimpa orang beriman, dia susah walaupun sikit, maka itu dinamakan musibah. Maka sewajarnya bila dia timpa musibah, maka dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini antara perkara kan, ini antara perkara yang kita kena ambil berat. Ini antara sunnah. Jadi kalau kita ditimpa apa-apa musibah, apa-apa, macam saya beritahu dalam hadis tadi, macam Nabi terpadam kereta, maka Nabi raji'un. Jadi ini diajar oleh Al-Quran. Jadi kalau kita ditimpa apa musibah, sama ada kita ataupun orang Islam, maka jangan tinggalkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, dalam hadis ada diajar doa yang tambahan lagi selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu dibaca lagi sambungan dia, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Boleh ingat ke? Tak apa. Okey, kita baca sama-sama. Okey, tuan-tuan ikut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ni doa ni tak ada panjang sangat. Mungkin kalau ni boleh saya tuliskan nanti kat luar ke lepas habis majlis. Tapi terjemah dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi saya beritahu dah terjemah dia. Allahumma ajurni, wahai Allah, Allahumma ajurni, berilah aku pahala pada musibah, wa akhlifni khairan minha, dan gantikan aku lebih baik daripada musibah ni. Gantikan aku yang lebih baik daripada musibah ni. Ini doa dia ada dalam hadis. Cuma setengah baca ada di wa akhlifni atau juga dibaca wa akhlif alayya khairan min, aku lebih baik daripada musibah ini. Ni doa ini ada dalam hadis. Maka dalam hadis sebab itu siapa yang buat macam ni, Allah akan bagi dia pahala dan juga Allah akan gantikan dia lebih baik daripada apa yang menimpa dia. Jadi kalau kita ditimpa musibah, maka jangan lupa baca doa ini. Kalau nak suruh saya tulis lepas ni pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam sekarang ni kan semua Google. Ni Google lah benda baik. Daripada duk Google tak habis-habis benda mengarut kan. Ni cuba Google doa ditimpa musibah. Kadang ada keluar doa ni. Kadang ada keluar doa ni, boleh tengok baca doa tersebut. Ummu Salamah radhiyallahu anha ada satu orang suami. Suami dia nama Abu Salamah. Suami dia nama Abu Salamah. Ummu Salamah, suami dia Abu Salamah. Abu Salamah, suami yang cukup baik, memang betul-betul baik. Suami dia meninggal dunia tahun 4 Hijrah. Sebab suami dia cedera dalam satu perang, lepas dah lama suami dia cedera tu makin teruk, mungkin luka tu makin teruk ke. Akhir sekali suami dia meninggal tahun 4 Hijrah. Bila suami dia meninggal, maka dia baca doa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah majurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tapi sambil dia baca doa ini, dia beramal dengan hadis Nabi. Cuma dalam hati dia terfikir, dalam otak dia terfikir, suami aku dulu cukup baik. Ada tak lagi suami? Kan Allah, kan dalam doa tu, ya Allah gantikan aku lebih baik. Suami aku ni dah cukup baik dah. Siapa yang ada lagi baik dari suami aku? Yang kalau Allah nak bagi pada aku? Dia hanya terfikir macam tu. Tapi bila dia baca doa tu, Allah kabulkan doa dia. Tengok-tengok lepas tu, akhir sekali, dia berkahwin dengan siapa? Dia berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Sudah pasti lebih baik dari suami dia yang lama, Abu Salamah. Bukan saja baik dari suami dia Abu Salamah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling terbaik dalam alam ini. Jadi Allah gantikan dengan suami yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Minta azan dulu. Minta azan, boleh azan segera? Terus azan bang. Minta azan dulu. Sebab tadi dah masuk kan? Minta azan dulu. 6 minit, tak apa, boleh terus azan. Terus mulakan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, sambung lagi ya. Tadi kat mana tadi? Okey, maknanya bila ditimpa musibah maka baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada dalam Quran dan dalam hadis. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Timbul pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ni kadang berlaku. Biasa bila kita ada orang meninggal dunia, maka kita pun bagi tahu kan si fulan-fulan meninggal dunia, Al-Fatihah. Maka datang zaman video kan, satu orang ustaz cakap, biasa tuan-tuan pun faham lah apa fahaman dia tu. Dia kata Nabi tak ada ajar pun. Dalam Quran aja bila kalau kita kata satu orang mati tu musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi tak ajar baca Fatihah. Dah dia kata macam tu. Kita berkata betul juga kan, Nabi tak ajar. Dah kan. Habis tak boleh dah baca Fatihah tu. Gitu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan salah faham. Tak ada pertentangan pun bila satu orang mati kita baca Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu doa ditimpa musibah. Baca Fatihah yang kita baca kalau satu orang tu mati, itu ialah kita hadiahkan pahala bacaan tu pada dia. Itu ialah untuk bantu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ialah doa ditimpa apa? Musibah. Kita bila ada orang mati, sama ada kita atau keluarga dia orang beriman bila mati, kan? Maknanya itu musibah lah. Sama ada kita rasa ataupun tidak, tapi itu ialah musibah. Itu doa ditimpa musibah. Yang kita hadiahkan Al-Fatihah itu hadiahkan bacaan, pahala Al-Fatihah itu bacaan itu kita hadiahkan untuk bantu dia. Jadi tak ada masalah pun nak baca Fatihah, bahkan itu baik. Tetapi jangan juga lupa baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampailah akhir. Jadi makna baca Al-Fatihah tu tak salah dan tak ada percanggahan pun. Nabi ajar baca inna lillahi, kenapa kau baca Fatihah, dia kata. Kan, jadi tak ada kaitan. Mana antara dua perkara tidak ada kaitan. Al-Fatihah ialah apa? Kita hadiahkan untuk si mati. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ialah doa ditimpa musibah. Kan? Kita untuk kita. Kan? Kan dalam hadis beritahu siapa yang baca maka Allah akan bagi dia pahala bagi si pembaca tu. Dan Allah gantikan lebih baik. Kan? Jadi tak ada kaitan pun. Jadi teruskan dia bacaan tersebut. Tuan-tuan faham kan? Biasa cakap itu siapanya? Ini adalah geng-geng kan. Dimulai dengan W. Kan? Geng-geng W. Faham-faham sih? Jadi itu dia. Jadi kadang orang apa yang orang amal lah itu dia nak kacau. Apa yang orang amal, dah lama dah ulama ajar amalan kita. Amalan tu tak salah, bahkan ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dah lama dah orang buat. Tapi tiba-tiba dia datang. Bila dia datang dia kata Nabi tak ajar. Kan? Bukan Nabi tak ajar, kau tak belajar. Kan? Nabi dah ajar tapi kau tak belajar. Tak nak ada para ulama yang muktabar, hanya nak ambil yang ganjil kemudian nak sebarkan kepada orang awam. Jadi jangan takutlah kan. Tapi saya tahu tu sebab ada. Kan? Tu sama ada tulisan atau video yang mengatakan dia demikian. Okey, sambung. Jadi kemudian sambung. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Okey, ulaika mereka itulah alaihim ke atas mereka ataupun kepada mereka. Alaihim makna ke atas mereka ataupun kepada mereka. Salawatun di sini memberi makna keampunan. Mereka itulah diberikan kepada mereka keampunan min rabbihim daripada Tuhan mereka, wa rahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah, bila diuji, dia sabar dan dia bila ditimpa musibah tersebut dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata orang yang buat macam tu, mereka itu akan diampunkan dosa mereka dan Allah akan beri rahmat kepada mereka. Bukan itu saja, bahkan Allah kata mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk kepada perkara yang benar.
Allah akan bimbing mereka kepada perkara yang benar. Okey, sambung. Inna safa, kita baca sikit lagi ya. Satu ayat lagi ikut. Okey, ni ayat ni. Okey, inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Okey, sekejap. Siapa yang pakai terjemah Quran? Tuan Haji, dia tadi ayat tadi tu ulaika alaihim, apa dia terjemah? Dia terjemah keampunan ke? Solawat terjemah keampunan. Okey, lagi. Dan rahmat. Dan rahmat. Okey, baik. Okey, mereka lah orang yang dapat keampunan dan rahmat. Dalam tafsir saya tengok, dia terjemahkan rahmat tu, dia tafsirkan rahmat tu dengan makna nikmat. Dalam tafsir dituliskan rahmat di situ memberi makna nikmat. Yang ayat atas tadi. Mereka itu akan dapat keampunan dan dapat rahmat. Rahmat maksudnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sambung. Okey, inna safa, sesungguhnya Safa dan Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, ialah daripada sya'airillah. Sya'air ni jamak pada syiar. Kalau syiar satu, jamak dia sya'air. Ialah termasuk daripada syiar-syiar Allah Ta'ala. Safa dan Marwah ialah termasuk daripada syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman hajjal baita, maka siapa yang buat haji di Baitullah, siapa yang buat haji, pergi ke Baitullah untuk haji, awi'tamara, ataupun buat umrah. Siapa yang buat haji di Baitullah ataupun buat awi'tamara tu makna ataupun buat umrah, fala junaha alaihi, maka tak mengapa kepada dia ataupun tak ada berdosa pada dia, ayyatawafa bihima, bahawa dia bersa'i antara pada kedua-duanya itu. Okey? Ayat tawaf. Tawaf ni maksudnya asal tawaf. Tawaf makna dia pergi berlari antara keduanya itu. Mana siapa yang buat haji atau buat umrah, maka tidak mengapa dia bersa'i pada kedua-duanya itu, iaitu pada Safa dan Marwah. Ayat tawafa bihima. Okey? Wa man tatawwa'a khairan, iaitu barang siapa yang mana dia melakukan perkara-perkara yang baik. Tatawwa' ni maksud siapa yang melakukan perkara yang baik. Fa innallaha syakirun. Wa man tatawwa'a, siapa yang melakukan perkara baik, khairan, perkara kebaikan. Tatawwa'a asal makna satu orang yang melakukan perkara yang tak wajib pada dia. Dia lakukan perkara yang sunat. Okey? Satu orang yang melakukan perkara yang kebaikan yang mana asal yang tak wajib, perkara sunat, maka fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syakirun, Allah menghargai amalan itu. Allah Taala berterima kasih, maksudnya Allah menghargai amalan itu. Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang amalnya itu. Okey, baik. Ni ayat ni cerita berkenaan dengan haji dan umrah. Ayat ini cerita berkenaan dengan haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu Bukit Safa dan Bukit Marwah ialah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Apa makna syiar? Syiar ni ialah kita kata tanda-tanda Allah. Sya'airillah terjemah dia tanda-tanda, syiar-syiar Allah. Syiar yang dimaksudkan di sini ialah tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa maksud syiar? Kita kadang-kadang duk sebut syiar. Kan syiar. Syiar ni ialah memberi makna tanda-tanda, tempat-tempat ataupun tempat-tempat yang ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ditegakkan agama Allah taala. Maka ini dinamakan apa sebagai syiar. Kan kita bukan biasa kita kata syiar Islam, syiar. Syiar ni ialah makna tanda yang bila dilakukan perkara itu, makna kita nampak bahawa tertegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Safa dan Marwah ialah di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang buat haji dan umrah. Dan bila orang buat haji dan umrah, maka kenapa? Kena sa'i. Sa'i itu dibuat di antara Safa dan Marwah. Jadi haji ialah syiar agama Allah. Dan di antara syiar haji,
Selain daripada tawaf di apa? Selain daripada tawaf di Kaabah, juga ialah sa'i di dan Marwah. Itu antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu disebutkan bahawa bukit Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah itu ialah merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu ditegakkan amalan yang dilakukan amalan di dalam haji dan juga umrah yang merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi Safa Marwah ni kalau orang nak kena sa'i kan, mula kat mana dulu? Safa dulu. Kemudian pergi Marwah dan berakhir di Marwah. 7 kalilah. Kan? Safa, Marwah. Dan tu dah sekali. Marwah, Safa. Sampailah akhir sekali, dia akan mula Safa, akhir di mana? Di Marwah. Saya ada pengalaman masa ketika buat haji. Kan? Itulah kadang bila orang nak pergi haji umrah ni kenalah belajar. Dalam bilik saya ada satu orang, dia first time pergi haji dan umrah. Nak kata tua taklah tua, mungkin dah 50-an, tapi badan sihat. Dia orang sihat lah. Tapi saya pun tak tahu macam mana dia pergi ke tak, kursus ke tidak, wallahualam. Dia pergi buat haji. Dia pergi buat kursus ke tidak, wallahualam. Dia pun buat haji, Safa. Dia pun buat sekali itu bila kita buat haji semua. Lepas tu dia pun pergi sa'i. Dia sa'i, dia beritahu dengan kita, masa tu kita satu grup, dia kata saya nak buat sa'i sendirilah. Kita kata silakan. Jadi tahulah apa benda pantang larang. Maksud jangan langgar. Dia tahu betul. Dia pun buat sa'i. Lepas tu kita dah habis balik semua, dia kata nak buat sendiri, dia pun balik lah. Jadi sampai kita balik bilik, dia pun datang balik. Dia balik lambat lah. Lepas dah balik lambat, tanya dengan dia. Dia kata kenapa lambat? Ji, kita semua dah balik awal lah. Ni haji balik lambat ke singgah mana-mana ke? Dia kata saya pergi Safa Marwah. Saya pusing Safa Marwah tu 14 kali. 14 kali. Rupanya dia pusing Safa Marwah, Marwah Safa dia kira sekali. Lepas tu dia pusing lala berapa kali? 14 kali. Mana double. Dia kata inilah masalah. Kata kan tak cakap dengan dia lah, tapi kita kata tak Tuan Haji, Safa Marwah, pergi Safa Marwah tu sekali dah. 7 kali sa'i tu Safa Marwah sekali, Marwah Safa tu dah kira 2. Tak, dia kata saya buat tadi Safa Marwah tu sekali. Tak apalah kau nak lebih-lebih kan. Sah lah dia kalau dah buat macam tu sah. Tapi kesianlah dia penat. Sebab kalau kata jarak Safa Marwah tu, kalau katalah satu orang buat sampai 7 kali, dekat hampir 4 km. Satu orang kalau sa'i antara Safa Marwah 7 kali tu, kalau 7 kali lengkap jarak tu, kalau dia berjalan terus, setelah dia ditambahkan semua, ialah jarak dia hampir 4 km. Jadi kalau dia buat 8 km lah. jadi dia buat sampai 8 km. Jadi yang perlunya ialah hanya Safa Marwah sekali, Marwah Safa tu kira 2 kali. Okey, ayat ni apa sebenarnya? Kenapa turunnya ayat ini? Okey, kenapa asalnya turun ayat ini? Okey, dalam umrah atau haji, sa'i itu ialah perkara yang rukun. Sa'i ialah apa? Rukun. Maknanya kalau tak buat, maka umrah atau haji tak sah. Boleh faham sa'i itu kena buatlah. Sa'i lah kalau dalam haji dan umrah, maknanya kalau dah haji dalam umrah, sa'i ialah rukun. Jadi kalau tak buat, maka menyebabkan dia tak sah. Dia kenalah lakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi ayat ini kenapa turun? Ayat ini asalnya kerana dulu orang jahiliah, bila mereka sa'i dekat Safa Marwah, dulu mereka juga buat haji dan umrah kan, orang zaman jahiliah dulu, mereka buat haji dan umrah. Tapi mereka letakkan di antara Safa dan Marwah itu, dekat bukit Safa dan Marwah itu, mereka letakkan berhala. Mungkin ada satu berhala kat Safa, satu berhala lagi kat Marwah. Jadi bila mereka sa'i antara Safa Marwah, sampai kat Safa, dekat Marwah, dekat Safa Marwah tu mereka akan sentuh berhala tu. Macam kalau kita lah, kita pergi lalu kat Hajarul Aswad, kadang kita sentuh Hajarul Aswad atau kita cium Hajarul Aswad. Tapi mereka dulu berhala, sembah berhala, mereka letakkan dekat Safa satu berhala, dekat Marwah satu berhala. Jadi bila setiap kali pergi Safa Marwah, sentuh berhala tu. Mereka akan sapu berhala tersebut. Jadi oleh kerana tu, bila datang ni Islam, maka pada permulaannya ni, pada permulaan dulu Islam, mana orang-orang Islam, mereka tak nak lakukan demikian. Maksudnya mereka tak nak sa'i Safa Marwah. Sebab kerana apa? Kalau dulu mereka sa'i Safa Marwah, maka orang-orang ni akan sentuh berhala. Tapi selepas datang ni Islam, makna Islam mansuhkan semua tu. Berhala pun dihancurkan.
Selepas berhala dihancurkan, maka kita kena sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau tak sa'i antara Safa dan Marwah, maka haji dan umrah tersebut ialah tidak jadi sah. Dalam mazhab Syafi'i, Safa dan Marwah, makna sa'i antara Safa dan Marwah ialah apa dia? Ialah rukun. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sa'i antara Safa dan Marwah itu rukun. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dikata wajib. Ada sikit beza antara rukun dan wajib. Dan juga dalam haji dan umrah juga ada beza. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dia kata bahawa sa'i antara Safa dan Marwah itu ialah ialah wajib. Okey. Dalam hadis Nabi SAW ada sebutkan, baginda bagi tahu bahawa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Allah wajibkan kepada kamu sa'i. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah ialah hukum dia wajib. Mula kat mana dulu? Kena mula Safa dulu dan berakhir di Marwah. Sebenarnya dulu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, Bukit Safa dan Marwah tu dulu besar lagi. Tapi sekarang diorang dah tarah, nampak kecil lah. Dulu sebenarnya lagi besar, lagi tinggi. Sekarang diorang dah tarah, kita kalau datang pun kita tak dapat tengok yang asal. Asal dulu Bukit Safa tu dulu bersambung dengan bukit belakang tu. Bukit yang sekarang kalau kita lalu ada istana kan? Ada istana. Kalau orang dah pergi tahulah ada istana. Dekat depan pintu King Abdul Aziz tu ada istana Saudi lah dekat depan. Dulu sebenarnya Bukit Safa tu dia bersambung sampai lah ni ke Jabal Abi Qubais tu, dia bersambung. Kemudian Bukit Marwah tu kat ujung tu ialah bersambung dengan Jabal Qaiqian. Sambung, dia ada gunung besar dulu. Tapi lepas tu mereka taras, sekarang kita tak nampak lah. Sekarang dah dapat bangunan, kita tak nampak macam yang zaman dulu. Tapi walau bagaimanapun, makna bila sa'i antara Safa dan Marwah itu kena pastikan betul bahawa kita sampai baru kita pusing. Mana kita dari sa'i mula Safa. Pastikan betul masuk dalam kawasan Safa. Dan bila sampai Marwah, kena pastikan betul sampai ke Marwah. Kan? Kalau dalam umrah senanglah. Orang yang melakukan umrah ni mula apa dia? Mula niat ihram. Lepas tu datang ke Mekah, tawaf. Lepas tu sa'i. Habis sa'i, lepas tu tahallul. Tahallul sama ada cukur ataupun pendek gunting rambut. Lepas tu dah kira selesai lah itu umrah. Tapi kalau haji dia lebih panjang kan. Ada lagi Arafah, wukuf di Arafah apa semua. Dan dia ada ihram, wukuf di Arafah. Dan juga kemudian ada sa'i. Dan ada lagi wukuf di bermalam di Muzdalifah. Kemudian lagi juga bermalam di Mina. Jadi itu dicampurkan semua. Itu antara amalan haji. Okey, baik. Jadi Allah kata siapa yang mana waman tatawwa'a khairan, siapa yang melakukan perkara yang dulu tak wajib tapi dia lakukan perkara tersebut, maka Allah akan ganjari dia dengan pahala dan Allah tahu apa yang dia lakukan. Sekarang ialah hukum dia sa'i antara Safa dan Marwah, ialah hukum dia dalam mazhab Syafi'i ialah rukun. Maka kita kenalah lakukan. Kalau tak lakukan maka tak sah. Okey, baik, cukup. Dekat situ dia terima apa? Waman tatawwa'a khairan. Apa dia terima? Waman tatawwa'a khairan. Apa dia terima? Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Okey. Tanda-tanda peringatan dengan agama Allah. Di sini diterima tanda-tanda. Okey, bagus. Terus lagi. Siapa yang sengaja mengunjungi Baitullah, nak menjalankan haji dan umrah, tidaklah mengapa berlari antara keduanya. Berlari itu maksudnya sa'i. Okey, lagi terus. Safa dan Marwah. Siapa yang dengan kemauannya sendiri hendak mengerjakan kebaikan. Allah itu suka memberi balasan dan Maha mengetahui. Baik. Dekat situ dia kata siapa yang mengerjakan kebaikan lah. Siapa yang ni? Tatawwa'a tu asal makna dia. Asal makna tatawwu' tu makna buat perkara sunan. Asal makna tatawwa'a tu asal makna melakukan perkara sunan. Maknanya dulu Safa dan Marwah tu tak wajib. Lepas tu dia lakukan. Tapi sekarang hukum dia ialah rukun. Sa'i antara Safa dan Marwah ialah rukun. Okey, baik, cukup. Wallah alam. Ada apa nak tanya ke? Mengerjakan pasal solat. Imam pada rakaat yang kedua tak tahiyat awal. Pada rakaat yang ketiga juga tahiyat awal. Jadi sebenarnya jadi 5 rakaat, macam mana keadaan sembahyang itu batal itu? Mana imam rakaat yang dia buat ketiga rakaat tahiyat awal.
Jadi sebenarnya sekarang lepas tu jadi tambah rakaat. Tambah lagi 2 jadi 5 rakaat semuanya. Jadi semua jadi 5 rakaat. Tertinggal tayat awal tu hukum dia sah. Tertinggal tayat awal satu mana imam, kalau tertinggal tayat awal hukum dia sah. Kalau imam rakaat kedua sepatutnya buat tayat awal. Apa dia buat? Maka dia bangun. Dia bangun tu terlupa. Okay, kalau dia bangun terlupa, dia dah bangun. Kalau dia dah bangun tu dia dah berdiri, ataupun dia dah hampir pada berdiri. Maksud dia dah bangun tu sama ada dah berdiri tegak, ataupun dah hampir kepada berdiri. Maksud dah berdiri, nak hampir nak berdiri. Maka dia tak boleh turun balik. Kalau dia turun tak sengaja, dia wajib bangun semula. Dia tak boleh pergi buat tayat awal tersebut. Jadi kalau imam tertinggal tayat awal, dan imam dah bangun, makmum kena buat apa? Jadi makmum tak payah nak subhanallah dah. Makmum juga tinggalkan tayat awal. Boleh faham? Jadi kalau imam tertinggal tayat awal, dan imam dah bangun, imam tak boleh kembali semula. Kalau dia kembali semula kepada duduk selepas dia dah berdiri ataupun dia dah hampir daripada berdiri, maka solat jadi batal. Maka apa cara dia? Teruskan dia solat. Terus berdiri, dan makmum pun ikut terus imam berdiri. Jangan pergi duduk. Jangan tak payah tegur imam tu. Subhanallah, subhanallah, tak payah. Sebabkan apa? Kerana waktu tu solat sah. Tayat awal ialah sunat ab'ad. Dia bukan rukun. Jadi sunat ab'ad, dia bukan rukun. Jadi kalau ditinggalkan, bila ditinggalkan, mana makmum pun kena berdiri bersama dengan imam. Mana terus naik rakaat yang ketiga. Tapi nanti bila akhir solat, maka imam kena buat apa? Imam kena sujud sahwi, dan makmum juga sujud sahwi bersama dengan imam. Kesnya ialah mana imam tu dia mungkin dia tertinggal, lepas tu dia pergi buat tayat awal. Rakaat yang ke berapa? Rakaat yang ketiga. Okay, kalau imam buat tu dalam keadaan lupa, mana semayang dia sah. Imam buat tu rakaat yang ketiga, mana rakaat semayang dia adalah sah. Tapi kadang makmum kat belakang tahu. Makmum yang berada di belakang ni tahu, ini rakaat ketiga, tadi dah tertinggal tayat awal, dia pergi pindah ke rakaat ketiga pula. Sepatutnya sini tak ada tayat awal. Jadi makmum nak buat apa? Kalau imam duduk tayat awal, makna makmum tak boleh duduk bersama dengan imam tayat awal, sebab itu bukan tempat duduk. Kan? Jadi bila imam buat tayat awal, jadi makmum tengok imam pergi duduk. Makmum buat apa? Makmum bangun, makna tunggu imam pada berdiri. Makmum tunggu imam pada berdiri. Ada waktu tu boleh subhanallah. Tegur imam. Mana subhanallah, tegur imam. Kadang imam lupa. Dia pun dah confused dah. Ni 3 ke 4. Sebab tadi mungkin diingatkan baru rakaat pertama. Rakaat kedua tu kadang mungkin biasa berlaku diingatkan itu adalah rakaat yang pertama. Sebab tu dia tertinggalkan tayat awal tu. Jadi rakaat ketiga diingatkan tu tayat awal. Maka dia pun buat tayat awal. Jadi waktu imam buat tayat awal tu, makmum tak payah ikut. Jadi apa cara dia? Makmum terus berdiri. Makmum tahu ini rakaat ketiga ni. Mana ada rakaat ketiga tayat awal? Tadi tertinggal tak ada masalah dah, sah. Sekarang bangun. Jadi makmum pun bangun, dan kemudian waktu tu makmum boleh tegur imam. Subhanallah. Makna bagi syarat di situ bukan tayat awal. Makna nak suruh supaya imam tu bangun. Tapi katalah imam tu pun dia pun tak ada lantak kau lah subhanallah kan. Lantak dek kau lah itu subhanallah. Kerana dia pun tak tahu. Dia pun tak pasti. Jadi dia terus duduk. Makmum berdiri tunggu imam. Imam. Okey, lepas makmum berdiri tunggu imam, lepas tu katalah imam tu teruskan juga tayat awal dia. Semayang masih lagi sah. Sebab imam tu buat terlupa. Tapi makmum yang ingat tak boleh ikut imam tu pada tayat awal tu. Boleh faham? Makmum yang ingat tak boleh ikut. Kalau dia ikut, dia batal. Jadi cara dia makmum terus diri, tunggu imam tu, nanti bila imam bangun, lepas tu terus ikut solat bersama dengan imam. Jadi sampailah ke mana? Sampailah ke tahiyat akhir. Tapi tengok bila sampai tahiyat akhir, imam bangun pula. Tambah 1 rakaat. Apa nak buat? Waktu tu makmum ada 2 pilihan. Sama ada makmum niat mufaraqah dan teruskan solat dia bagi salam. Dia ada 2 pilihan. Makmum niat mufaraqah, dia tahu dah ni imam rakaat kelima ni, kami ni baru rakaat yang keempat. Kalau ni imam terbangun, tegur subhanallah. Tapi imam ni pun macam tadi juga, dia ketegak. Dia tak nak bangun duduk, dia terus diri. Kan? Dia confident. Dia terus diri. Sedangkan dia rakaat kelima. Tapi makmum tahu bahawa dia rakaat keempat. Kan? Jadi makmum yang tahu bahawa itu ialah rakaat keempat, bukan
Ya, rakaat keempat, maknanya dah habis dah solat. Makmum bila imam bangun tak boleh bangun sama imam. Boleh faham? Imam terlupa, dia dimaafkan. Tapi yang makmum yang tahu bahawa dia imam tu bangun rakaat kelima, dia tak boleh bangun sama imam. Kalau ada makmum yang tahu bahawa imam dah rakaat kelima, dia bangun sama imam, solat dia batal. Tapi imam tak batal. Sebab dia terlupa, tak pasti. Tapi makmum yang tahu, kalau dia ikut bangun juga, maka dia batal solat dia. Jadi apa makmum tu buat? Makmum tu terus tunggu. Makmum tu terus tunggu, duduk. Boleh tegur imam, subhanallah. Tapi katalah imam tu teruskan solat dia juga. Waktu tu makmum ada dua pilihan. Apa pilihan yang dia buat? Pilihan yang pertama ialah dia niat mufaraqah. Pisah diri dari imam. Lepas tu teruskan solat dia. Niat mufaraqah, bacalah tahiyat. At-tahiyatul barakatuh. Lepas tu dah habis mufaraqah dah, bagi salam lah. Dia ni. Atau pilihan yang kedua, dia terus tunggu imam sampai imam tu turun. Mana imam tu mungkin teruskan. Ya dah habis baca Fatihah, imam tu berrukuk, lepas tu dia pun sujud apa semua, lepas tu dia pun duduk. Bila imam tu duduk, maka waktu tu imam pun sempat dah duduk bagi salam. Jadi bila imam tu duduk bagi salam, maka bagi salam bersama dengan imam. Dalam kitab fiqh bagi tahu bahawa pilihan yang kedua tu lagi afdal. Maknanya tunggu imam, pilihan kedua bagi lagi afdal. Supaya dia sembahyang jemaah sampai akhir. Mungkin persoalan timbul, imam ni solat sampai 5 rakaat. Dia 5 rakaat sah sebab dia buat terlupa. Faham? Dia 5 rakaat sah sebab dia buat terlupa. Kalau dia tahu mesti tak akan buat macam tu. Tapi dia terlupa lah, kerana dia tak tahu, maka dia sampai sembahyang rakaat, sembahyang dia sah, dia terlupa. Tapi sewajarnya, sepatutnya sebelum dia bagi salam, dia kena sujud sahwi. Tapi kalaulah dia tak buat juga sujud sahwi, masih lagi sembahyang sah. Sebab sujud sahwi hukum dia sunat. Sembahyang tu masih lagi sujud sahwi hukum dia sunat, masih lagi sah. Patut tadi pun dia dah tertinggal tahiyat awal kan. Sepatutnya dia sujud sahwi, tapi tak buat langsung. Kan? Sebab dia kata saya dah tahiyat awal lah tadi. Kan? Saya tahiyat awal ni walaupun rakaat ketiga, dia ni pandangan. Mungkin dia rasa macam tu. Jadi sembahyang tu masih lagi sah. Jadi waktu tu ada dua pilihan. Bila sampai rakaat yang keempat tu, imam naik, dua pilihan. Sama ada mufaraqah, teruskan solat dan bagi salam. Dan kemudian bahkan kalau sesiapa yang mufaraqah, katalah satu orang dia mufaraqah. Satu orang dia mufaraqah, selepas dia mufaraqah, sebelum dia bagi salam, dia tetap sunat sujud sahwi. Faham? Sebab kesalahan yang dilakukan oleh imam, maka juga kena pada makmum. Kesalahan yang kena pada imam, tinggal tahiyat awal, maka kena pada makmum. Jadi kalaulah imam tu bangun rakaat kelima, makmum mufaraqah, maka selepas dah makmum ni habiskan tahiyat dia, sebelum dia bagi salam, sunat makmum tu sujud sahwi. Faham? Boleh faham Sujud sahwi. Itu kalau dia pilih pilihan yang pertama. Tapi kalau dia pilih pilihan yang kedua, apa dia? Iaitu dia terus, bahkan ini lagi afdal. Pilihan kedua tu dalam kitab beritahu lagi afdal. Ialah apa? Dia terus tunggu imam sampai imam turun. Akhirnya imam pun tahiyat akhir, terus ikut. Imam pun bagi salam. Maka dia bagi salam sama imam. Maka sembahyang dia adalah sah. Solat imam pun sah, solat makmum pun sah. Tapi kalau imam tu tahu, sebaik-baik ni imam tu apa? Kena sujud sahwi. Jadi kalau imam buat sujud sahwi, maka makmum kena buat sujud sahwi. Tapi kalaulah kata imam tu tak buat sujud sahwi, makmum pun ikut imam, bagi salam bersama imam, sembahyang masih lagi sah. Sembahyang masih lagi adalah sah. Pilihan yang kedua lebih afdal. Bagi salam sama imam. Imam sah kerana dia terlupa. Tapi makmum tak boleh ikut imam berdiri tu. Rakaat kelima tu makmum tak boleh ikut. Boleh faham Dan kalaulah imam tersedar, dia dah bangun rakaat kelima, belakang subhanallah, 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 satu surau tegur. Sampai ke pakcik kat luar lalu tengah bawa motor tu pun subhanallah agak. Kan katalah makna nak bagi tahu tegur. Imam pun ni aku salah ni. Bila imam dah tahu bahawa dia salah, wajib dia terus duduk. Kalau dia teruskan solat dia batal. Boleh faham? Kalau imam dah belakangan subhanallah, bila imam mula diri itu terlupa, tak batal. Bila imam tahu saja dia salah, wajib dia terus duduk. Tahiyat akhir. Dia wajib terus duduk. Kalau dia duduk, dia tak boleh teruskan solat. Dia tak boleh terus berdiri tu. Berdiri tu tak dikira pun rakaat kelima. Mana boleh? Dia terus duduk dan nanti dia tahiyat akhir. Tapi kadang imam tu kadang tegar kan. Bekas tentera tak nak berhenti terus. Ini contoh je gurau kan. Janganlah pula imam bekas tentera pula kan. Kita ada. Dia tak ada kan. Dia terpakai nak arah-arah aku pula kan, duduk pula kan. Ada imam yang tu bega kan. Ada orang kata subhanallah, tak kata. Saya dulu pangkat komando tu. Tak ada, tak kira tak kena turun. Ada ke arah-arah aku turun pula suka-suka. Aku imam. Kan kepala otak kau kan imam salah pun duduk. Kan kalau tersalah, itu cara dia. Jelas
Apa dia? Ha. Makmum kadang tak tegur langsung. Dia pun sama ikut dengan imam tadi 5 rakaat. Macam mana keadaan? Kalau makmum ikut imam naik 5 rakaat. Dalam keadaan makmum pun confused, adik-beradik kan. Sebab apa? Sebab makmum imam ada shell. Imam shell, jadi tengah semayang fikir pasal shell. Makmum ada patron, fikir pasal patron pula kan. Jadi seorang tokeh shell, seorang tokeh patron. Dua-dua urus syarikat besar. Jadi bila time semayang, yang dua-dua tak ingat bahawa apa dia? Rakaat ke berapa. Jadi imam naik rakaat ke-5, makmum pun sama, adik-beradik dia juga naik rakaat ke-5. Jadi bila makmum ikut dalam keadaan lupa, semayang sah. Makmum ikut rakaat kedua, maka semayang adalah sah. Sebab kerana bila kalau terlebih rakaat dalam keadaan lupa tak ada masalah. Yang masalah tu kalau kurang. Sekarang dah 5, dalam 5 ada 4 tak? Dalam 5 ada 4 dan buat dalam keadaan lupa, sah. Tapi kalau sengaja, imam sengaja, makmum sengaja, semayang batal. Tu saya kata kalau makmum juga terlupa, dia pun naik sebab dia pun tokeh patron. Patron lah ada 4-5 pula. Jadi rakaat pertama kira patron pertama, rakaat kedua patron kedua, rakaat ketiga patron yang ketiga, audit semua berlaku. Jadi bila terlupa macam tu, jadi dia makmum dia semayang pun adalah sah. Kan? Kadang makmum pun confused. Dia nak subhanallah, dia tunggu orang lain dulu. Okay, orang lain pun rupanya orang lain macam dia juga. Kan, orang lain macam dia juga, tokeh BHP. Dari sebelah mana kan tokeh nasi ayam. Dari sebelah ni kan, jadi semua macam-macam kedai. Jadi semua diam. Dia kata kita pakat diam lah. Bangun sekali. Kalau semua pun lupa, sah semayang. Semua lupa Allah, hukum dia sah sembahyang. Okay. Tapi apa contoh-contoh tu tak ada kenaan Yang tentera ke, tokeh Shell, tokeh BHP kan, nasi ayam ke, tak kira kan, family store bukan. Family store bukan orang Islam kan. Jadi semua tu semayang. Itulah terang, tu hukum dia macam saya terang tadi. Okey, baik, wallahu alam. Mudah-mudahan. Kan, kadang memang betul lah. Solat ni kadang kena belajar detail. Ada ni soalan? Ingat tutup majlis dah. Okey, tak apa. Panjang ke pendek? Kadang soalan ni pendek, jawapan panjang. Apa dia? Kebetulan ya. Masa dekat New Zealand tu kan, selalunya corong-corong imam-imam ni baca ayat tadi lah. Ada kebetulan kan ni. Macam mana? Ya ayyuhallazina amanu wasbiru. Ya ayyuhallazina amanu. Adakah kebetulan kata ni selalunya dia baca sebulan tu. Kat mana? Masa berlaku kes kat New Zealand tu. Jadi